Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey, kita dah nak masuk ke 10 malam terakhir Ramadan. Jadi, apa specialnya ni 10 malam terakhir Ramadan ni? Mungkin ramai dah tahu. Kalau dah 10 malam terakhir Ramadan, biasanya ada kaitan dengan malam Lailatul Qadar. Jadi sebelum tu, maaf aku lupa nak intro diri aku. Aku Rudi Saan, MC majlis anda, hiburkan tetamu kepakaran kita daripada Hentam Sajalah. Hentam sajalah, kita sekarang ada wedding services, maknanya kita planning untuk wedding anda. Okey, kalau yelah memang anda boleh Google sendiri, cari sendiri memang betul, tapi kadang-kadang ada di antara kita yang busy. Jadi kalau ada antara kita yang busy, kita nak bantulah pasal kita dah buat wedding ni dah lama sebagai MC audio, dan kita kenal ramai wedding planner, caterer, venue owner, cameraman, bridal, mak andam, pak andam dan sewaktu dengannya. Jadi kita boleh intro lah untuk korang, untuk korang jayakan majlis anda. Dan sekiranya kalau korang busy dan korang nak plan, all we need is your details lah. Maksudnya macam berapa ramai yang akan dijemput, nak majlis macam mana, sebagainya. Nanti kita boleh discuss lah. Jadi kalau ada di luar sana yang perlukan bantuan kami ataupun assisting kita ataupun assisting aku, silalah contact kita lah. InsyaAllah kita akan bantu. Pasal kita nak permudahkan urusan. Kita ni semua kerja busy dan jadi aku dah decide nak buat benda ni full time. Jadi aku ada lebih banyak masa dengan korang. Korang aku boleh bantu korang. Selain tu of course aku masih buat MC services, aku masih buat audio services. Itu aku punya main forte lah. Tapi dalam masa yang sama aku nak bantu korang semua yang tengah plan nak buat wedding. Mungkin baru bertunang setahun lebih sekarang nak buat wedding dan sebagainya. Di live atau video aku sebelum ni aku ada share pasal even bulan Ramadan pun kita boleh buat wedding yang simple-simple kalau nak. Tak ada hukum yang haram pada aku. Lagi dapat berlipat ganda kerana kita niat nak jamu orang makan. Pasal duit salam tu kita jangan berbual lah. Itu video yang sebelum ni lah. Korang boleh cek sendiri. Boleh cek aku punya live sebelum ni yang aku buat lah. Jadi korang boleh cek sendiri lah. Kepada yang menonton, terima kasih. Okay? Terima kasih kerana sudi menonton. Dan aku juga nak sound check sebelum aku go to the video-video yang aku nak share. Okay, pasal aku, masa tu kita sama-sama tak kira lah di Singapura dan di Malaysia, kita sama-sama actually ada restriction pasal kita tak dapat keluar rumah dan sebagainya. So kalau di Singapura dipanggil circuit breaker dan di Malaysia dipanggil PKP. Pasal honestly speaking, barang baik kita mesti kena share. So video-video ni actually aku jumpa pada sekitar 2-3 tahun yang lepas semasa kita tengah circuit breaker dan di Malaysia orang panggil lockdown dan sebagainya, PKP lah, MCO lah, aku pun tak faham lah apa sebenarnya kan. Jadi kalau anda semua jadi aku nak kongsi lah sampai ke tak sampai tu aku berserah kepada Allah. Aku just sebagai orang Islam, sebagai orang yang beragama Islam, aku just do my part as in doing the sharing lah. InsyaAllah kalau sampai, kalau direzekikan untuk sampai pada korang, sampailah Alhamdulillah. Kalau tak sampai then tu aku serah pada Allah lah. Aku just do my duty. Okay? Kita ada dalam sekitar 7 video. Video dia pendek-pendek je. Setiap video mungkin dalam 2-3 minit, 2-3 minit. Jadi kalau sudi stay lah sampai habis. Okay, jadi aku nak sharing dengan korang lah pasal aku pun pada bulan Ramadan ni aku tak adalah MC duty. Jadi aku buatlah untuk memfasihkan percakapan aku teruskan lah buat online. Mungkin ada yang tanya, okay. Mungkin ada yang tanya Rudy, kenapa kau dekat FB bila buat live ataupun buat vlog dan sebagainya, kau address semua as kau aku. Okay. Dulu aku very skeptical dengan kau aku. Daripada aku macam kau aku ni kurang ajar. Tapi selepas aku faham, okay, mungkin saya salah mungkin aku salah. Kalau aku salah tolong betulkan pasal aku ni bukan guru atau ustaz. So, kalau sekiranya aku salah tolong betulkan pasal bila aku dapat tahu daripada guru-guru lah yang mengajar ilmu-ilmu agama ni kan, diorang cakap yang kalau kita tengok translation Al-Quran, dan kebanyakannya Allah akan digunakan aku kau. Pada aku sebelum aku tahu benda ni aku rasa macam tak sopan lah, macam kurang hajar and things like that. Tapi bila aku dah dapat tahu kenapa Allah gunakan aku kau dekat dalam Al-Quran, dalam tafsir-tafsir dia, kan ulama-ulama tafsir,
Kerana bila kita address each other as aku kau, kita ni rapat sebenarnya. So bila aku live dengan korang, live I mean as in buat live, tak kira lah di mana-mana platform ataupun aku boleh buat vlog, aku akan address benda ni. Dan kalau kira ada manfaat, share lah. Okay. So back to macam tadi aku cakap, kenapa aku kalau berbual dekat dalam live atau aku punya vlog, aku berbual aku kau. Pasal aku rasa dah whoever yang follow aku, whoever yang tengok aku punya video, kita ni rapat. Korang nak anggap aku kawan sahabat tu terpulang, tapi kita ni rapat. So I want to be close to my viewer, to my follower, to my supporter. Tapi bila aku dekat majlis, aku tak guna aku kau lah. Pasal dekat majlis, ramai yang tak kenal aku kan. Mungkin yang kenal pun setakat keluarga pengantin ataupun pengantin yang engage aku lah. Lepas tu, jadi sebab tu aku gunakan saya, tuan, puan dan sebagainya. Jangan terperanjat pula lah. Tengok dia ni bila live berbual aku kau. Nanti kalau aku ambil dia sebagai MC majlis aku, macam korang ajar pula aku kau. InsyaAllah tak Memang ada 7 video. Kurang lebih 3-4 minit, lambat-lambat 5 minit satu video. Okey, ni aku dapat daripada kuliah Duha pada 2-3 tahun yang lalu, online Masjid Yusyuk Ishak. Dan penceramah dia adalah mantan Mufti Singapura, which is Ustaz Dr. Fatris Bakaram. Dan aku dapat banyak manfaat daripada kuliah ni. So aku nak share dengan korang. Okay, dan kalau korang rasa korang dapat juga manfaat seperti aku rasa, then boleh share. InsyaAllah satu hari kalau aku jumpa balik the full video punya link, aku akan share. Dan aku lepas tu korang boleh share dengan ramai lah. Okay, pasal kita ni dah nak sampai 10 malam terakhir untuk tahun ni, Allah kurniakan kita kesihatan dengan umur yang panjang, dengan kesihatan yang memadai lah. Kita dapat beribadah lagi pada bulan Ramadan ni. Jadi aku rasa aku nak share dan harap-harap kita semua lah, bukan aku seorang, kita semua dapat full manfaat untuk tahun ni ke Ramadan. Pasal kita tak tahu yang mungkin tahun depan kita tak akan jumpa lagi dengan Ramadan, kita pun tak tahu. Okay. Minta maaf kalau ada yang feeling ingatkan aku ni macam ustaz. Tidak. Aku just hamba Allah. Okay, aku beragama Islam, jadi aku nak kongsi. Itulah konsep Islam, kita berdakwah, maksudnya kita mengajak ataupun kita berkongsi. Okay. Jadi untuk kalau dah ready, aku akan tunjuk video pertama. Okay, aku pergi ke video pertama. Okay, mari kita tengok. Video pertama, kita tengok apa topik dia. Okay. Untuk video pertama, ada apa? Malam Lailatul Qadar, cuma malam-malam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, bahawa Lailatul Qadar itu besar sangat kemungkinannya. Saya tak kata pasti ya, sebab saya lebih cenderung mengatakan besar kemungkinannya ya, berlaku pada hari-hari ataupun malam-malam yang ganjil daripada 10 malam terakhir. Jadi malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29, ya. 21, 23, 25, 27, 29. Antara 5 malam ini, ya, ini merupakan paling besar kemungkinannya, inilah salah satu merupakan jatuhnya Lailatul Qadar. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Nabi kata, carilah, taharrau. Carilah Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir yang malam-malam ganjilnya. Ya. Baik. Tapi itu bukan satu-satunya pendapat. Tuan-tuan ya. Itu memang kalau kita mungkin ramai daripada kita pegang dengan pendapat itu selama ini kan. Tapi ketahuilah, untuk makluman kita bersama, itu bukan satu-satunya pendapat yang ada. Ada pendapat mengatakan bukan malam ganjil sahaja. Ustaz, hadis dah cakap malam ganjil. Tak. Hadis ada satu itu, tapi juga hadis-hadis yang lain. Sebab itu sebagian ulama ada pandangan-pandangan yang berbeza. Ada pendapat mengatakan kemungkinannya daripada 10 malam itu bukan ganjil sahaja, tetapi Nabi sebut yang ganjil itu lebih besar harapannya. Maksudnya lebih kerap malam ganjil daripada malam genap. Pokoknya bila Nabi SAW sendiri menunjukkan contoh tauladan Nabi itu beribadah, iktikaf, jaga malam dan sebagainya, dalam tahajud, qiyam dan sebagainya, Nabi buat bukan malam ganjil aja. Kita lihat dalam sejarah Nabi SAW. Nabi bukan buat malam ganjil aja. Nabi buat 10 malam penuh. Daripada malam 21 sampai habis. Sampailah nak masuk hari raya. Ya kan? Jadi ulama buat macam mana kita nak gabungkan antara dua hadis ni. Yang tadi Nabi kata carilah dalam malam-malam ganjil. Tapi Nabi sendiri ibadat 10 malam terus. Ya kan? Maka sebab itu ada sebagian ulama mengatakan dia boleh kemungkinan berlaku malam ganjil, boleh berlaku malam genap. Ya kan? Cuma lebih besar harapannya malam ganjil. Ada juga pendapat yang mengatakan
Tuan-tuan jangan pelik ya, kalau kita baca, kita kaji, kita korek, kita gali khazanah ilmu para ulama kita tinggalkan, wariskan untuk kita. Jangan pelik kalau kita boleh jumpa malah sebagian ulama mengatakan sepanjang bulan Ramadan itu ada kemungkinan Lailatul Qadar. Daripada malam pertama lagi. Ada pendapat seperti itu tapi tak ramai ulama yang pegang pendapat itu, ya. Ada pula berdasarkan hadis yang lain cara bacaannya para ulama merumuskan, sebahagian lagi mengatakan dia bermula daripada malam 23. 7 malam terakhir, bukan 10 malam terakhir. Ini juga satu pendapat lagi. Ini juga satu pendapat, 7 malam terakhir. Sebab itu orang Melayu dulu, ya tak tahu sekarang masih lagi tidak orang Singapura pegang istilah ni ya, tapi saya ingat lagi 30 tahun dulu, masih hidup kat kampung dulu, biasa orang-orang kampung dulu, saya orang Pasir Panjang dulu. Ya, orang kampung biasa sebut malam 7 lekor. Tahu malam 7 lekor? Itu daripada 7 malam terakhir lah. Sibuk malam 7 lekor tu lah. Mula pasang pelita, ya, macam-macam lah yang dibuat untuk malam 7 lekor tu. Ya, masuk cerita macam-macam pun. Jadi ada orang kampung sebahagian yang kaitkan Lailatul Qadar itu dengan 7 malam terakhir. Ya, 7 lekornya. Jadi mulalah kalau waktu itulah budak-budak kampung lah sebahagiannya tak tidur malam. Duduk kat masjid ke, duduk depan rumah ke, bawah apa ni, atas sambin ke, bawah pokok ke, duduk bersengkang mata. Yang kacau dodol, satu malam kacau dodol lah sebenarnya nak tunggu hari raya tu sampai sambil tunggu malam bersengkang mata. Pasal apa ni? Malam 7 lekor Ustaz. Ada apa malam 7 lekor? Kalau kena Lailatul Qadar sambil kacau dodol tu kena Lailatul Qadar. Wah, untung kita. Ya. Saya pun tak tahu kenapalah malam Lailatul Qadar itu nak dikejar sambil berborak bawah pokok sukun lah, sambil duduk kat ambin lah, duduk kat masjid berbual lah. Tidak. Lailatul Qadar bagi kita sebenarnya berdasarkan hadis Nabi SAW ialah malam yang kita cari dengan diisi macam mana tuan-tuan, puan-puan sekalian? Diisi dengan ibadat. Kalau boleh iktikaf di masjid. Ya, tapi sekarang kita tak boleh iktikaf. Nak buat macam mana? Ya di rumah. Ibadat masih tetap ibadat. Baca Quran, ya, sembahyang sunat, zikir, ingat Allah, ya, istighfar, banyak-banyak taubat, pohon pengampunan daripada Allah. Itu yang kita digalakkan isi Lailatul Qadar, ya. Jadi rumusan tadi, masanya ataupun harinya itu pandangan yang berbeza-beza. Pandangan berbeza-beza. Okeylah, tak ada masalah kita kalau kita nak teruskan. Okeylah Ustaz, saya pilih yang 10 malam terakhir. Ayo, dipersilakan. Walaupun Nabi kata carilah pada malam-malam ganjil, tapi sebab Nabi itu beribadat 10 malam penuh, bukan malam ganjil saja, saya pun nak ikutlah. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan tak terlepas. Sebab apa? Timbul persoalan. Tahun ini alhamdulillah satu dunia kita mula puasa sama lebih kurang. Ada negara yang lain sikit. Ada sikit lain. 1-2 negeri lain. Ya, tapi kebanyakannya kita mula kemarin awal Ramadan pada hari yang sama. Kita bayangkan antara satu negara dengan negara yang lain, ini kan biasa tiap-tiap tahun. Ada yang puasa mula sekian hari bulan, ada puasanya mula besoknya. Ya kan? Sebab ini pakai ru'yah. Ya, 100% ru'yah, tengok anak bulan. Yang ini pakai hisab, kira-kira. Agak kira di mana kedudukan anak bulan. Ada yang gabungkan kaedah antara ru'yah dengan hisab, ada gabungan dia, ada kaedah yang tertentu. Dah tiap-tiap tahun tarikh kita berpuasa berlainan antara satu negara dengan negara yang lain, ya kan? Jadi bayangkan kalau kita nak kata malam Lailatul Qadar itu malam yang ganjil, ikut kalender siapa? Ikut negeri yang mana, Ustaz? Kan? Jadi kita tak pasti. Kerana tak pasti, agaknya lah wallahu a'lam bissawab, ya. Wallahu a'lam bissawab. Agaknya sebab itu Nabi SAW daripada dulu tunjukkan contoh, dah jangan memilih sangat. 10 malam terakhir, 10 malam terakhir. Kalaupun besar kemungkinan malam yang ganjil, kita tak tahu yang mana satu malam yang ganjil sebenarnya. Terus buat daripada awal 10 malam terakhir kita buat, insya-Allah kita mencari keridaan Allah tanpa memilih-milih, insya-Allah. Nah. Okey, macam ada belajar sesuatu tak kawan-kawan? Kalau ada belajar sesuatu, jangan lupa share lah, jangan lokit-lokit ilmu. Okey.